Okay, hai, bertemu lagi kita di episod ke-33 eksklusif bersama Prof Hima. Okay, bersama kita ada saudari Yat daripada Biro Disiplin Undang-Undang. Kita ingat nama penuh. Okay. Okay, Nur Hayati binti Maraat. Betul? Betul. Okay, kita begini. Kita nak tanya Presiden dulu. Okay. Tuan Presiden, apa sebenarnya Tuan Presiden nak daripada Biro Disiplin dan Undang-Undang ni? Prof Hima memang dia punya teras atau tujuan utama dia salah satu, ada 3 teras. Salah satu dia kebajikan. Kebajikan ni merangkumi ataupun melikupi merangkumi tentang disiplin dan undang-undang. Jadi disiplin dan undang-undang ni adalah salah satu daripada yang perlu kita wujudkan dalam Prof Hima, sebab kita nak jaga kebajikan kru tu. Jadi kru ni memang banyak masalah. Kalau dia bukan ahli Prof Hima, mana dia nak mengadu? Ya. Kalau dia jumpa Finas pun, bukanlah Finas itu badan yang sesuai, organisasi yang sesuai untuk dia mengadu. Sebab pelbagai masalah yang melibatkan tentang disiplin, tentang pembayaran, tentang etika kerja, tentang sex harassment lah, apalah. Semua tu saya rasa kita pernah dapat aduan. Tapi kalau di Prof Hima, kena ada satu biro yang menyelesaikan. Jadi saya Prof Hima melihat daripada awal lagi penubuhan, memang biro ini memang kena ada dan perlu aktif, dan saya lihat alhamdulillah biro ini sentiasa aktif menerima banyak aduan apa semua, dan saya agak terkejut tahun 2022 aduan tak berapa banyak, tapi bila start tahun 2023 je, daripada awal tahun dia punya aduan sudah banyak. Ini menunjukkan bahawa ramai yang berani tampil ke hadapan untuk membuat aduan. Jadi kita galakkan semua kru-kru filem, apa saja masalah di lokasi, apa saja masalah tentang kerja, kena buat aduan. Aduan bertulis, tak ada aduan, kita tak akan bertindak. So lagi akan ada lagi syarat-syarat apa semua. Nanti kita tanya dengan Ketua Biro Aduan, InsyaAllah dia akan perjelaskan lagi. Tapi jangan buka sangat kita punya kes-kes tu. Ya, betul. Kan? Kita ada PNC. Sebab satu yang saya dengar, saya masuk juga dalam mesyuarat ataupun perkumpulan ini. Memang ada SOP-nya, dan juga memang kita jaga pengadu, kita jaga nama PNC-nya, dan juga orang yang diadu pun kita jaga untuk menjaga keharmonian sebenarnya. Apapun kita nak semuanya lancar. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada ni apa semua, kerja selesai, bekerja di lokasi pun lebih selesa. Itu yang kita nak sebenarnya. So teruskan, saya ada kerja. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Kejap Presiden. Terima kasih Tuan Presiden. Okey, kita nak bertanya kepada Ketua Biro, Cik Yat. Okey. Salah satu boleh tak ceritakan kepada semua ni penonton semua, apakah SOP cara untuk membuat aduan? Okey, pertama sekali kalau ahli belakang tabir, tak kiralah kita kata dari segi department teknikal, makeup, wardrobe. So kalau ada apa-apa masalah, dan dia adalah yang paling utama, dia adalah ahli Prof Hima yang berdaftar dan aktif. So kalau mereka ada masalah, mereka boleh datang ke office ataupun isi borang aduan pada email yang kita boleh bagi. Dan kita akan siasatlah, kita akan berhubung dengan pihak pengadu untuk kita ketahui cerita yang sebenar, dan kita akan proceed untuk kita punya aduan tu untuk step seterusnya, di mana kita akan berhubung dengan pihak yang lagi satu untuk kita tahu cerita yang sebenar. Sekejap maksudnya tadi mula-mula aduan tu kita email dulu ya? Tak, bukan. Kita ada 2 cara. Satu, ahli Prof Hima yang aktif, dia boleh datang ke office,
isi borang aduan yang kita akan bagi pada diorang. Ataupun kalau diorang macam tengah syuting, tengah sibuk semua, diorang boleh isi melalui kita punya email address lah. Kita boleh bagi dia punya link untuk isi borang aduan. E-aduan aja Maksud e-aduan ya. Bagus betul Profima. Mudah. Kita senangkan kerja diorang. Faham. Kadang-kadang kru kita mungkin berada di Sarawak, mungkin berada di Sabah. Betul, sebab kru kita ni di mana-mana dalam satu Malaysia ni, di mana-mana. Dan kita kata seperti sedia maklum lah, Puan Shima, Cik Azim pun, kita kadang-kadang kita syuting bukan satu tempat, merata-rata. So kalau dia nak datang office tu, mungkin dia tengah syuting, tak ada masa kan. So memudahkan diorang. Okey, berapa lamakah tindakan akan diambil selepas diorang aduan dibuat? Biasanya macam saya pun aktif dalam production. So kalau ada aduan baru, kita punya setiausaha kita dekat office terus akan WhatsApp kat saya borang aduan ataupun yang e-aduan tu dekat saya. So kalau saya macam dapat dia punya aduan apa semua, saya akan tengok borang aduan tu dah complete ataupun tak. Pertama sekali kita akan minta office check dulu nama dan keahlian aktif ataupun tak aktif. Itu yang paling utama. Kalau tak aktif, kita suruh renew dulu. Kalau bukan ahli, kita akan minta didaftar dulu sebagai ahli. Itulah kelebihannya dia ahli Itu pasal sebab masa Presiden cakap tadi, saya rasa betul lah tu kan. Sejak 2003 ni kita banyak terima aduan. Sebelum pada ni 2022 kurang aduan. Maksudnya bila kru members ni dia dah jadi ahli pada Profima, inilah salah satu dia benefit ataupun keistimewaan yang kita dapat, iaitu kita ada tempat untuk buat aduan. Kalau sebelum ni kita bekerja biasa, orang boleh ambil orang macam bully lah juga, orang bully kita kan. Sebab kita tak ada sesiapa yang nak cover dia contoh macam bila dia orang dekat set, kadang-kadang ada macam kita kata macam ketidakadilan lah untuk diri dia. Kadang-kadang takkan nak pergi balai. So kita sebagai di Profima ni, sebagai kita kata persatuan kru belakang tabir ni, inilah tempat untuk dia mengadu. Kan, so kita akan bagi jalan. Kadang-kadang kalau ada masalah, contoh dari segi macam payment tak dapat ke apa kan, takkan kalau dia orang pergi jumpa pergi office, jumpa production dan semua, kadang-kadang boleh jadi gaduh. So kita kat sinilah yang akan jadi perantara, di mana kita akan jadi orang tengah untuk selesaikan masalah diorang. So tak ada pergaduhan. Peranannya Profima ni. Okey, sebab tu kita katakan Profima menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Kebajikan tu bukan saja setakat RM1 ataupun menziarah yang sakit, tapi kebajikan ini merupakan salah satu kebajikan yang mana kita membantu ahli-ahli kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi dengan syarat dia kenalah membuat aduan, betul. Jadi ahli dulu. Jadi ahli. Jadi ahli. Lepas tu kalau yang memang dah jadi ahli tu, selalulah check balik bila nak renew, pastikan keahlian anda tu dia kata dah tak expire. Lepas tu senanglah, kalau buat aduan tu terus kita boleh proceed. Kalau tak, you kena renew dulu apa semua kan. Okey, adakah aduan-aduan ni yang dibuat katakan aduan tu telah dibuat ke balai polis ataupun terus ke mahkamah macam mana, adakah kes ini kita ambil juga ke macam mana? Biasa kalau kes-kes yang melibatkan kes polis atau mahkamah, kita dekat sini memang kita takkan buat apa-apalah, cuma kita akan monitor je lah perkembangan kru kita. Maksudnya boleh maklum lah, hanya boleh maklum untuk kita punya note lah. Jadi sebab kes tu dah kes polis, kes mahkamah, so kita tak boleh campur. Baik, alright. Katakan dalam 10 kes yang kita terima, berapa dalam skala 10, berapakah kes yang telah kita dapat selesaikan? Kalau skala 10 tu dalam 6, 7. Alhamdulillah, kiranya banyak. Maksudnya ada dah progresnya tu. Progres banyak. And then lepas tu kita dah banyak selesaikan masalah tu. Kalau skala 7 tu, alhamdulillah. Tahniah kepada Biro bukan kebajikan. Biro undang-undang. Thank you. Disiplin dan undang-undang, okey. Anda semua sepatutnya takut dengan Cik Iyat ni. Garang orangnya. Taklah, saya sweet je. Beliau bagi saya lah, beliau memang berwibawa.
Kerana dapat berkaliber, kerana biro undang-undang disiplin ni bukannya senang sangat-sangat struggle. Sebab stres tak? Sangat-sangat stres sebab dia punya perjalanan tu bila kita dapat aduan daripada pengadu, saya akan call pengadu. Sebab kadang-kadang dalam borang aduan tu diorang tak tulis komplit apa jalan cerita, apa perkembangan. So saya akan call dia, tanya, so dengar apa yang dia cerita. Okey, dengar. Lepas tu kita akan call aduan kepada siapa. So kita akan call orang tu pula, saya dapat aduan macam ni, tapi nama pengadu kita rahsiakan, kita tak akan bagi tahu. Kan, so kita cakap lah, okey, saya dapat aduan daripada kru yang mengatakan pihak tuan, pihak puan ni ada masalah macam ni semua kan. So contohlah kalau dari segi kita kata payment, kebanyakannya aduan dari segi payment lah. Yalah, payment je lah. Payment je lah. Jadinya kita nak dapatkan orang punya payment tu kadang-kadang kita dah dapat call pengadu. Tapi kita nak call production, diorang busy. Ya, betul. Seminggu 2 minggu pokok, diorang tak angkat lagi. Tapi bila diorang dah angkat pun, so benda tu kadang-kadang akan jadi semacam satu masalah. Sebab pihak sana cakap macam ni, pihak sini cakap macam ni. So kita nak balancekan dengan apa yang diorang cerita tu, kena pandai. Yalah. Nak tanya tu pengalaman Cik Yat sendiri kan. Nak menyelesaikan masalah ni, terutama nak berdiplomasi dengan pihak yang diadukan tu kan. Aduan kita terima daripada ahli kita, kru, tapi bila nak jumpa biasanya pihak production lah kan, producer sendiri kan, nak berdiplomasi dengan apa pengalaman yang rasa mencabar tu. Rasa mencabar. Tak apa, jangan cerita nama production mana. Tapi kita struggle. Bermaksud bukan apa, tujuan saya nak tunjuk pada ahli-ahli kita betapa bukan senang nak selesaikan masalah, tetapi bersyukurlah ada tempat untuk mengadu. Dan ada si Polan ni yang sanggup menyusahkan diri dia, mungkin pernah juga kena marah. Betul? Kalau kena marah tu selalu. Sebab dia, contoh kita kata, pengadu tu hanya beraduan sebab tak dapat payment. Itu je. Saya cuma bertanya, okey, pengadu ni cakap tak dapat last payment, pihak tuan, pihak puan ada masalah ke? Lepas tu, okey, dia cerita. Kadang-kadang dia tak cerita, kadang-kadang tu marah. Dia cakap, saya bajet macam ni, saya punya masalah macam ni, kru nak minta payment macam ni. Saya dah terus kena sembuh lah. Sedangkan kita hanya bertanya kalau ada masalah kan. So saya akan tanya balik, kalau ada masalah tak boleh bayar sekarang, sebab kadang-kadang dalam kontrak habis job terus dapat last payment, tapi pengadu tak dapat lagi. Kadang production ada masalah lain, kita kata dari segi editing ke apa semua kan, so dia tak boleh releasekan last payment. Jadi saya akan, kita cuba jadi kawan pihak cik ke puan ke, okey, agak-agak tu berapa lama masa yang boleh release payment nak bagi untuk last payment tu kan. Sebab kadang-kadang kalau dia cakap besok, bila kita call besok tak ada lagi. So kru pun akan mengamuk sebab itu dah macam berjanji kan. So you bagi satu tempoh masa, contoh sebulan. Okey, sebulan, dalam masa sebulan kita akan bayar, tapi tak tahu bila. Tapi benda tu cepat ke lambat ke, ngam sebulan ke, tak kisah, sebab kita bagi satu tempoh masa untuk tempoh bertenang pada kru-kru kita ni. Kan, sebab kita tak nak macam buat janji palsu. So kalau kata dalam seminggu tapi tak confirm, mungkin 2 minggu kot, you letak terus sebulan. Susah ya, betul. Nak berdiplomasi dengan saya macam chatting tau. Betul. Okey, ada tak macam pengadu? Okey, selalu ada tak pengadu mengganggu perjalanan, maksudnya aduan ni, maksudnya dia dah buat aduan, lepas tu pengadu ni juga bila dah serahkan kepada Profima, dia masuk campur pula. Maksudnya dia macam you punya apa nama tu? Perjalanan proses kita punya aduan lah. Ada juga pengadu yang mana dia dah buat aduan kat kita pun dah berhubung dengan pihak sana. So kita dah bagi tahu, okey, kita akan sentiasa update pada pengadu apa proses yang kita buat, apa status dia punya aduan. So bila kita cakap kita dah dapat kontak pihak sana, pihak sana tengah berbincang dengan dia orang punya team apa semua, tengok nanti macam mana. Tapi tak dapat keputusan sama ada bila last payment you nak dapat macam ni. Lepas tu pengadu pula dia macam kadang-kadang saya dekat, kadang-kadang contohlah production tu macam ada masalah dengan pihak TV, kita kata, so saya ada dekat sini, saya boleh pergi report kat diorang ni. Dia macam mengganggu sebab kita dah jadi kawan diorang. So diorang pun dah berlembut nak bayar, cuma diorang nakkan satu masa untuk diorang buat keputusan kan. Tapi bila pengadu,
macam you dah serah dekat pihak kita tapi you memandai-mandai nak ikut jalan you sendiri. Sebab benda tu kadang-kadang bila you pergi, you buat sendiri, benda tu boleh jadi pihak sana marah tau. Bila marah, orang yang baik hati nak bayar payment pun jadi tak nak bayar. So siapa yang rugi? Pengadu tu sendiri yang rugi. Tapi bila macam ni, saya kadang-kadang saya nasihatkan macam bila saya update, saya kat sini saya boleh pergi. Saya cakap, you diam. You diam, you tunggu je apa yang saya update. So sabar. Kita pun tengah usaha kan. Itulah. So untuk pengadu, bawa bertenang dan bersabar. Kalau dah buat aduan, pihak kita akan ambil tindakan. Jadi ikutlah prosedur atau tata cara dia. Sebab mungkin benda ni memang betul ambil masa. Dan juga ibarat tarik rambut dan tepung, kita nak ikut dalam sana dulu, nak bagi dia bertenang dulu. Dan mungkin hasil daripada perbincangan tu, tapi mungkin lambat lah untuk bayar terakhir tu kan. Jadi bagi masa, jangan terus macam Puan Yat cakap tadi lah kan. Dia dah baiknya kaunter, tiba-tiba awak pula mencela sekali lagi. Dah elok-elok orang tu dah bertenang, langsung dia tak bayar, siapa yang rugi? Itu betul. Okey. Susah. Kadang-kadang saya macam, sebab saya pun memang aktif dalam production kan. Kadang-kadang kita tengah syuting dapat aduan macam ni. Saya nak tanya, kalau Puan Yat ni tengah busy, Puan Yat ada pembantu lagi ke? Ya, ada ke pembantu? Satu orang je ke atau? Macam mana tu? Hari tu ada pembantu. So sekarang saya dalam jawatankuasa disiplin undang-undang saya seorang. Tapi Ketua Biro Ketua Biro Jawatankuasa Disiplin Undang-Undang Profima. Tapi walaupun saya seorang, alhamdulillah saya tetap dibantu oleh Presiden dan Timbalan Presiden. Dan juga kita punya setiausaha dekat Office Profima lah, yang mana kadang-kadang saya bila dah syuting saya tak sempat nak check email apa semua. Kalau nak datang office pun kadang-kadang kita macam memang tak sempat kan, kita sibuk. Bila ada orang datang mengadu, buat aduan apa semua, so dia akan ambil gambar, dia akan forward dekat saya, Kak ada aduan. So apa-apa pun macam kita ada group pun, kita akan selalu update lah. Okay, untuk masalah ni saya macam ni. Jadi apa-apa pun memang kita memang saya selalu macam dengan juga kita kata pandangan daripada pengerusi, timbalan pengerusi dengan orang-orang lama kan, macam mana untuk selesaikan masalah. Maksudnya kalau anda semua nampak Cik Yat kita ni tengah syuting di lapangan ke di mana, jangan risau, kalau ada masalah buat je aduan. Ya, betul. Kalau dia nak datang office ke atau nak email ke, buat je aduan kan. 2-3 hari ke apa, tetap dia akan tengok dia aduan. Walau kalau dia tak ambil tindakan pun, ada orang lain yang akan membantu nanti. Terutama kita punya presiden, kita punya Menteri Kerja, kita punya timbalan presiden, masih ada lagi yang akan membantu. Jangan risau, buat je aduan. Ya, betul. Kita akan cubalah sedaya upaya untuk bantu kan, sebab kita faham kan, kadang-kadang bila dah buat kerja, kadang-kadang dekat set macam orang ni tak ngamu ni, bergaduh. So benda-benda macam tu daripada terus jadi macam buruk kan, better datang buat aduan, so kita akan bantu mana yang kita boleh bantu. Okey, kesimpulannya kepada anda semua, okey, ahli-ahli Profima, jika ada masalah jangan segan silu. Okey, aduan ini untuk masalah aduan boleh terus direct kepada Profima atau melalui email ataupun melalui link, ataupun senang je call je kita punya kerja kita di office, dia akan bantu. Kita bagi editor kita buat kerja sikit tengok di bawah ni nanti akan keluar ni. Nampak nanti akan keluar kan. Dia akan link. Okey. Yes. Okey, ada apa-apa nak cakap kepada ni kita punya kru kita? Okey. Pesanan penaja Okey, kepada semua ahli-ahli ataupun kru-kru belakang tabir yang aktif dalam production, tak kisah you buat episod ke tele ke apa semua, daftarlah sebagai ahli Profima. Dan mana-mana ahli yang dah lama tak aktif, renew balik. Bukan kita kata dari segi nak berpersatuan, tak. Sebab kita tujuan utama, motif kita ni, kita nak menjaga ahli-ahli kru belakang tabir. So banyak benefit untuk you all, dari segi kelas, untuk aduan, kebajikan, simpanan hari tua, contoh perkeso ke semua, macam tu. So banyak benefit untuk you all. Yes. Lepas ni kita ada KWSP pula. Okey, last ni Encik Azim, ni bendahari kita tahu, bendahari Profima. Okey, macam biasalah saya cakap, gandungan lama daftar ahli ataupun kalau yang dah lama expired ahli tu, refresh balik, hidupkan balik supaya jadi ahli yang aktif. Memang macam Puan cakap tadi tu, banyak benefitnya, bukan untuk lain, untuk kita sendiri.
Dan juga mungkin untuk keluarga kita juga, ialah kita cari makan untuk keluarga kita, tapi kalau kita dapat payment macam mana keluarga kita juga yang sengsara. Jadi kat sini kita ada salah satu daripada kebajikan kita ialah aduan. Bila aduan ada yang ambil, yang tolong kita proses ambil tindakan macam mana. Kita pun tak susah-susah sangat kan. Kadang-kadang ialah kita ni tak pandai nak buat kira-kira macam mana, nak berdiplomasi macam mana. Kan tiba-tiba daripada benda kecil jadi besar, jadi kes polis. Baik ada orang yang tolong bantu kita, inilah di tempat dia. So jangan berlengah lagi, jadilah ahli Profilma ataupun aktifkan keahlian anda tu. Okey. Baik, okey, terima kasih. Kita jumpa lagi.